Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Bertemu kita dalam pertemuan yang kedua bagi bulan Oktober 2023. Dan pada pagi ini alhamdulillah kita dapat mulakan awal sedikit ya. Dan untuk pertemuan ini insya-Allah saya akan membahaskan atau membincangkan sama-sama berkaitan dengan satu topik khas lah, yang masih ada kaitan lagi dengan subjek sirah kita, perbahasan kita. Cumanya kita nak berpatah balik lah kepada era sebelum kelahiran atau kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita memahami apakah itu satu bangsa yang sangat famous di dalam Al-Quran. Hampir 16, tak silap saya 16 kali disebut kalimahnya, iaitu kaum ataupun bangsa yang dipanggil sebagai Bani Israel. Sebab dengan apa yang berlaku pada waktu ini, melibatkan satu konflik umat Islam dan kaum Yahudi di Timur Tengah, dan nama Bani Israel itu kembali famous ya, disebut-sebut dan dikaitkan dengan perbahasan yang ataupun dikaitkan dengan situasi yang sedang berlaku pada waktu ini. Namun persoalannya, kita perlu kenal latar Bani Israel itu sendiri sebelum kita nak memahami apakah situasi yang sedang berlaku ya, pada waktu inilah, khususnya di wilayah yang bernama Palestin itu sendiri. Okey, baik. Secara umumnya memangnya baik kita kata bangsa Palestin ataupun bangsa Bani Israel, memangnya mereka memang punya sejarah pun di tanah itu. Tak ada siapa yang boleh menafikannya. Dan kalau kita bermain dengan seniority bangsa, sebenarnya dua-dua tu tak memenangi persaingan seniority itu, sebab tanah Palestin itu dibuka oleh satu kaum, satu bangsa yang bernama Kan'an. Nama dia Kan'an ni adalah cucu kepada Nabi Nuh alaihi salam. Okey, ingat tak susunan para nabi ni? Kita ingat tak? Kita ingat kot, ikut nasyid Raihan tu sajalah. Saya rasa dia punya susunan tu tepat. Adam, Idris, Nuh. Maknanya Nuh, Hud dan Soleh datang selepas Nuh. Okey, maknanya Nuh tu induk selepas Adam. Tapi Adam dengan Nuh ni jarak dia 1000 tahun. Walaupun nampak macam Adam, Idris, Nuh, nampak macam banyak tu je kan, tapi 1000 tahun. Sebab Nabi Adam itu sendiri pun umurnya 960 tahun umurnya. Jadi Adam nak dapat sampai ke Nuh tu, dia punya 1000 tahun. So selepas daripada Nuh ni, Nuh ni ada 3 orang anak lah, Sam, Ham dan Yafis. Dan Sam itu atau Sam itu, orang putih panggil Sam itu adalah induk kepada 3 bangsa utama dunia. Pertamanya Arab, keduanya Bani Israel, dan yang ketiganya adalah Rom. Rom ni bukan orang Eropah sekarang. Rom ni Rom yang ada zaman Nabi dulu.
Macam mana kalau kita tengok orang Itali, contohlah, Itali tu kalau kita tengok kan orang dia rambut hitam macam tu, itu orang roh masalah. Itu baik. Tapi daripada Sem juga lahirnya satu orang namanya Kan'an. Jadi anak cucu keturunan Kan'an inilah yang akhirnya membuka sebuah wilayah yang berhadap dengan pantai laut Mediterranean. Itulah jadi Palestin. Sebab itulah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika selamat daripada bakaran Raja Namrud itu, akhirnya baginda lari ke Hebron. Hebron ni di mana? Di Palestin. Nabi Ibrahim lari ke tempat yang dah ada ketamadunan hidup. Sudah ada bandarnya begitu. Jadi kaumnya bukan kaum yang turun daripada Nabi Ibrahim, tetapi kaum yang turun daripada satu orang bernama Kan'an. Baik. Jadi orang-orang Kan'an inilah ya yang pada akhirnya bertemu dengan satu kelompok yang dipanggil sebagai Filistin. Nama kaum itu Filistin. Filistin ini dia tak jelas sebenarnya dia ni datang daripada mana, daripada klan mana. Tiba-tiba ada satu kelompok Filistin. Dia ni agak apa ya, dia punya sifat dia ya, agak bukan brutal ke apa. Dia punya term dia tu apa? Dia kasar-kasar sikit lah. Jadi dia orang ni telah berasimilasi, bergabung dengan bangsa Kan'an ini. Okey. Dan selepas daripada itu berlalu zaman, bercampur pula dengan sekelintir kaum-kaum Arab, akhirnya menjadi bangsa Arab, terutamanya setelah bermulanya Islam. Memang akhirnya mereka total bercakap Arab, dan sehingga sekarang dia termasuk daripada kalangan 22 buah negara Arab, yakni antara kelompok negara yang kaumnya, penduduknya adalah berbangsa Arab. Jadi bangsa Arab Filistin. Jadi sebenarnya kalau kita ambil sejarah, yang buka tu Kan'an. Jadi mana bangsa Kan'an ni bangsa yang dah habis legasi juga, sebab dia telah menjadi bangsa-bangsa lain, terutamanya sebahagian bangsa Palestin pada hari ini. Dan pendudukan Bani Israel di Baitul Maqdis itu tak boleh dinafikan, kerana itu merupakan peruntukan daripada Allah Ta'ala kepada kaum itu. Belum pernah ada lah mana-mana kaum di atas dunia ini yang Allah sendiri tetapkan dia mesti duduk mana. Kan? Macam kalau kita orang Melayu, katalah orang Melayu semua buat satu referendum meninggalkan Semenanjung dan tinggal di sebuah pulau di selatan New Zealand sebagai contoh. Tak ada hukum pun. Dalam Quran tak menetapkan hukum tu bangsa Melayu berdosa kerana meninggalkan Semenanjung, tak ada. Tapi bagi Bani Israel, dia orang memang ada peruntukan, itulah tanah mereka. Okey? Dan siapa Bani Israel ini? Dia adalah mereka yang datang daripada 12 orang anak Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Mereka juga dipanggil sebagai Bani Yaqub selain daripada Bani Israel, kerana Israel merupakan nama kedua bagi Yaqub alaihi salam. Jadi hari ini kita duk kata Israel koyak, Israel cuak kan. Israel laknatullah, kesian Nabi Yaqub kena kan. Sebab itu nama Nabi Yaqub. Israel tu maksud dia hamba Allah. Maknanya dia semua sama dengan Jibril, Mikail, Israfil, Israel kan. Itu semua sama makna, sama meaning dengan Israel. Isra tu maknanya hamba, il tu Allah. Dan sebenarnya Nabi Yaqub itu pun memang dipanggil Israel. Dipanggil. Sebutan dia kalau dia punya pronunciation dia Israel. Sebab tu kalau kita dengar ucapan Benjamin Netanyahu, dia tak sebut Israel, dia sebut Israel. Dia sebut begitu. Okey, jadi dia refer kepada siapa? Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Baik. Nabi Yaqub dia pernah mengeluarkan seluruh ahli keluarganya berpindah ke Mesir. Sebab anaknya Nabi Yusuf menjadi menteri di Mesir. Jadi Nabi Yaqub bawa pindah keluar. Kaum keluarganya waktu itu ada 80 lebih. Tak ramailah, baru bermula kan. Anak-anak ni 12 orang, cucu-cucunya semua dibawa keluar, pindah ke Mesir. Duduk dengan Nabi Yusuf, kerana Yusuf merupakan menteri pada waktu itu.
Jadi Bani Israel telah meninggalkan Baitul Maqdis dan duduk di Mesir. Berakhir era Nabi Yusuf, Mesir dirampas kuasanya oleh keluarga Fir'aun. Sebab tu raja Mesir zaman Nabi Yusuf dengan raja Mesir zaman Nabi Musa orang yang berbeza. Okey. Bila dirampas kuasa oleh Fir'aun, kaum Bani Israel dianggap kaum pendatang, kaum minoriti, dan dijadikan sebagai kasta bawahan. Dalam kata lain, dizalimi jugalah. Namun dalam kalangan keluarga Bani Israel itu, Allah membangkitkan Nabi Musa untuk berhadapan dengan seorang pemerintah bernama Fir'aun. Kita ringkaskan cerita Nabi Musa dengan Fir'aun ini berakhir dengan matinya Fir'aun di Laut Mati. Tetapi Nabi Musa diperintah oleh Allah bawa keluar Bani Israel daripada Mesir. Itu bukan tempat kamu. Laut Merah. Laut Merah. Ya. Allah perintah bawa keluar. Tempat Bani Israel bukan di Mesir. Bawa balik semula ke mana? Bawa balik semula ke Baitul Maqdis. Masalah Bani Israel pada waktu itu, ni Allah cerita dalam Quran, dia tak mahu balik sebab Baitul Maqdis yang ditinggalkan dahulu oleh bapa mereka Nabi Yaqub dah dikuasai oleh satu kerajaan lain. Maka mereka tak nak berperang. Itu yang Allah Ta'ala sebut. Kaum Bani Israel sebut kepada Nabi Musa, "Izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun." Wahai Musa, kamu pergilah berperang dengan Tuhan kamu dua orang. Kami tunggu kat sini. Nanti menang bagi kami masuk. Macam tu. Dan keingkaran itu menyebabkan 40 sanah yatihuna fil ardh. 40 tahun sesatlah Bani Israel di satu kawasan yang kita sebut sebagai Semenanjung Sinai pada hari ini. Mesir lah, milik Mesir lah hari ini. Dalam tempoh itu Nabi Musa ni wafat. Digantikan dengan pembantunya yang dulu menemani Musa bertemu Khidir alaihi salam dalam Quran itu. Namanya Nabi Yusha. Okey, Nabi Yusha. Yusha ni telah memimpin Bani Israel atas perintah Allah kali kedua, dan kali ini Bani Israel tak tolak. Dia tahu kalau dia engkar lagi nanti sesat lagi 40 tahun. Maka dia orang berperang, menanglah mereka ke atas kerajaan yang sedang menguasai Baitul Maqdis, dan secara rasminya itulah kepulangan kembali Bani Israel ke tanah asal mereka Baitul Maqdis selepas Nabi Allah Yaqub bawa mereka keluar berpindah ke Mesir dahulu. Okey, boleh ya? Bukan, belum. Okey. Jadi mereka rasa bersyukurlah dapat hidup balik, ada para nabi apa semua kan. Kemudian dengan keadaan demikian, mereka dengan sedikit demi sedikit dia orang tinggalkan agama ni. Dia orang tinggalkan agama. Bila dia orang tinggalkan agama ni, ini bukan tinggal total ni, hidup lalai. Bukan kata tinggal terus ke tak, hidup lalai, mula hidup dalam kelalaian. Bila hidup dalam kelalaian ini, akhirnya tuan-tuan, Allah Ta'ala hantar satu bala tentera, ya, kerajaan Assyria nama dia, bukan Syria, Assyria nama dia. Boleh bacalah, boleh search Google. Dia orang ni memerangi Bani Israel di Baitul Maqdis, dan aim mereka ni adalah untuk menamatkan keturunan Bani Israel. Sebab Assyria ni dia sembah berhala, dia ahlu syirik. Kepala yang dia sembah itu adalah iblis. Jadi bagi dia membunuh Bani Israel bererti menamatkan para nabi. Jadi dia bunuh selagi boleh. Selagi boleh kaum-kaum lelaki Bani Israel ini dibunuh waktu itu. Adalah tinggal saki-baki, tak ramai. Dan pada waktu itu Bani Israel menyedari bahawa tidak ada lagi nabi yang hidup di kalangan mereka. Dan keyakinan mereka, bila mereka hidup tanpa nabi, mereka akan jatuh ke lembah kehinaan. Maka mereka telah mencari-cari kalau ada kanak-kanak lelaki Bani Israel, atau kalau tidak pun wanita yang sedang hamil dari kalangan Bani Israel, moga-moga kita harapkan anak itu lahir sebagai seorang lelaki dan diangkat menjadi nabi kita nanti. Jumpalah seorang wanita
yang bukan berbangsa Bani Israel, tetapi suami dia Bani Israel. Suaminya mati dibunuh. Jadi wanita ini telah dipelihara, dan rabai-rabai Yahudi, pendeta Yahudi pada waktu itu, kalangan Bani Israel ini, hari-hari mereka berdoa agar anak itu akan lahir sebagai seorang anak lelaki. Sampailah hari ketika dia bersalin, lahir anak lelaki. Dengan lahir anak lelaki itu, mereka menamakannya dengan Samuel, ataupun Samuel tu sebutan Hebrew lah. Samuel. Orang putih panggil Samuel. Makna Samuel itu adalah il tu apa? Il belakang tu Allah. Samuel itu maknanya Sami'allah. Apa makna Sami'allah? Kita baca dalam I'tidal tu, Allah telah mendengar. Maknanya apa? Allah telah mendengar doa mereka, lahir anak lelaki. Itulah akhirnya menjadi Nabi Samuel. Bila jadi Nabi, Allah tetapkan kepada Samuel, kamu bukan raja, kamu hakim. Maknanya apa? Allah menetapkan melalui perantaraan Nabi Samuel, Bani Israel belum lagi diperuntukkan untuk ada balik kerajaan. Sebab apa? Kerajaan Bani Israel hanya boleh dibina apabila mereka menguasai Baitul Maqdis. Sedangkan Baitul Maqdis bukan milik mereka waktu itu. Ingat tak kejadian saya cerita tadi? Okey. Maka dengan demikian, sampailah perintah Allah, kamu boleh membina kerajaan, tapi syaratnya apa? Kamu kena memerangi kerajaan Assyria yang sedang menakluk Baitul Maqdis. Rajanya pada waktu itu adalah Jalut, yang Allah rakam dalam Al-Quran itu. Okey. Masalah Bani Israel ni pula, dia kata tak fair lah. Dia kata, macam mana satu kerajaan yang punya raja namanya Jalut nak perang dengan kita yang tak ada kerajaan? Makanya kalau nak kami berperang, kata Bani Israel, ya, sampaikan kepada Tuhanmu, dia orang kata kepada Nabi Samuel, pilih salah seorang daripada kita menjadi raja dulu. Maka Allah perkenankan. Allah telah memilih seorang penggembala kambing, orang yang miskin, nama dia Talut. Kita nak beza mana baik mana jahat, Talut, Jalut. Ingat, Jalut tu J, jahat. Macam tu je lah. Senang. Kalau tak dia tukar. Okey. Talut ni orang miskin, penggembala kambing, tapi soleh. Orang yang kuat berpegang kepada kitab. Ya. Dia dipilih menjadi raja, ditabalkan oleh Nabi Samuel waktu itu. Okey, diurapi dia. Ya. Saya yang gembala kambing tu buat agama dan tapi tak apa begitu. Taurat. Dia Bani Israel ni sepanjang zaman adalah Taurat sehingga Nabi Isa. Sebab Nabi Isa bawa kitab baru, Injil. Macam. Baik. Lalu Bani Israel waktu tu, kalau siapa jadi raja, dia ada satu ritual. Tapi jangan kata syirik, ini ritual agama dia. Dia diurapi dengan ada minyak dia pada badan dia itu. Macam tu. Tak tahu lah minyak apa. Tapi dan mereka perlu duduk ketika diurapi itu, duduk di atas bantal emas milik Nabi Yaqub. Ritual ni dibuat di England masa pertawalan raja. Dia orang ambil. Dia orang kata dia orang dakwa batu yang di bawah seat Charles duduk tu adalah batu Yaqub, bantal Nabi Yaqub. Ada kan? Jacobs. Itu dibuat. Jadi naiklah Talut sebagai raja. Bani Israel protes. Kalau ia pun takkanlah ambil orang miskin, penggembala kambing. Kalau macam inilah gayanya, kami tarik dirilah daripada berperang. Majoriti Bani Israel tarik diri. Yang tinggal kurang daripada separuh. Yang tinggal bersama Talut untuk berperang. Pergilah mereka berperang, sampailah ke yang ni semua Allah cerita dalam surah Al-Baqarah tu kan. Sampailah bertemu dengan sebatang sungai itu yang Allah kata jangan minum. Kalau nak minum pun hanya satu teguk dengan ni je, telapak tangan. Majoriti mereka minum. Bila minum, terus hilang kekuatan, badan jadi lemah. Badan jadi lemah. Kan? Dia kalau orang yang tak nak vaksin, dia guna hadis ni lah. Dia ambil air tu, air vaksin tu. Kan? Takkanlah sungai vaksin kan. Jadi lemah.
Bila jadi lemah, tinggal sekelompok kecil sahaja yang tinggal bersama Raja Talut untuk berperang dengan angkatan Jalut itu. Oh, memang sebenarnya memang tak balance lah. Harapan nak menang tu sebenarnya memang tak ada harapan pun kalau tengok kepada strength pada waktu itu. Tetapi dalam baki tentera Talut itu ada seorang remaja namanya Daud alaihi salam. Okey. Baik. Daud, okey, saya nak balik cerita balik. Waktu ni Bani Israel tak terusir daripada Baitul Maqdis tau. Mereka hanya hilang kuasa sahaja. Okey, tapi mereka tak diusir. Mereka akui mereka tak dapat dah kuasai Baitul Maqdis. Tapi masih ada di situ. Nak perang balik, nak ambil balik ni. Jadi apa jadi? Daud tak disangka-sangka berjaya bunuh Raja Jalut, yang menyebabkan terus kerajaan itu surrender, kalah. Ini kita dia. Dan Talut naiklah sebagai raja bagi kerajaan kaum Bani Israel di Baitul Maqdis. Talut pun mengahwinkan anak perempuannya akhirnya dengan Daud. Talut meninggal, Daud ambil alih jadi raja, dan Daudlah yang membawa Bani Israel ke puncak keagungan kerajaan. Okey, jelas Sebab itulah mitos Star of David dihidupkan pada hari ini. Itu sebenarnya mitos, tak ada pun, tak pakai pun bintang tu mana ada. Okey. Kemudian bila Daud meninggal, ya, selepas 40 tahun Daud menjadi raja, naiklah anaknya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, yang ni memang tak ada perbahasan dah. Kerajaan yang paling utuh, paling hebat pernah terbina di atas muka bumi, dipimpin oleh Raja Nabi Allah Sulaiman dari kalangan Bani Israel. Jadi Bani Israel masa tu menjadi bangsa paling agung, paling kaya, paling macam-macam lah. Semua yang terpaling lah hadirin sekalian di Baitul Maqdis. Bila cerita ni berlaku 900 tahun sebelum Masihi, sebelum Nabi sebelum Nabi Isa alaihi salam. Okey, maknanya waktu tu Bani Israel ni era dia sudah menjangkau 1000 tahun dah. Maknanya daripada mula Nabi Yaqub sampai ke Nabi Sulaiman tu dah 1000 tahun dah Bani Israel. Okey, baik. Bila Nabi Allah Sulaiman wafat dengan meninggalkan Bani Israel dalam keadaan kaya raya begitu, kerajaannya diteruskan oleh kerajaan Yahuza. Bukan Yakuza, tu Jepun. Yahuza. Yang biasa kita dengar Yahuda lah. Yahuda ni salah seorang anak Nabi Yaqub. Tapi keturunan Yahuda inilah yang paling dominan, banyak menjadi nabi dan banyak menjadi penguasa. Jadi diteruskan oleh kerajaan Yahuda. 400 tahun selepas ditinggal Nabi Sulaiman, Bani Israel mula melakukan kerosakan pertama yang telah tertulis dalam kitab mereka. Okey. Benda ni kita refer dalam surah Al-Isra ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain. Allah menyatakan dan kami telah menetapkan kepada Bani Israel di dalam kitab, yakni kitab mereka, yang mana mereka pasti melakukan kerosakan sebanyak 2 kali di atas muka bumi. Dan setiap daripada kerosakan itu akan dibalas dengan balasan azabnya. Apakah kerosakan yang mereka buat? Pada waktu setelah hampir 500 tahun atau 400 tahun ditinggal Nabi Sulaiman, mereka menjadi kufur. Kufur betul. Tolak terus Taurat. Kalau dulu tu mereka lalai je. Kan? Lalai itu pun Allah dah balas, hilang Baitul Maqdis walaupun tak terusir daripada wilayah itu. Kali ini tinggal agama terus. Maknanya tak mau jadi Yahudi dah lah. Maka dengan itu, bila kita rujuk surah Al-Isra ayat ke-5, Allah kata, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. Allah pun menimpakan balas azab kepada Bani Israel disebabkan kekufuran itu. Allah datangkan satu bala tentera daripada Iraq, daripada kerajaan Babylon yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar.
Yang kedua, dia telah memerangi kerajaan Bani Israel di Baitul Maqdis. Dia telah membakar dan merobohkan istana tinggalan Nabi Allah Sulaiman yang berusia lebih 400 tahun. Dan dia telah membunuh sebanyak-banyaknya kaum Bani Israel, dan dia bawa saki-bakinya menjadi hamba abdi di Iraq bagi kerajaan Babylon. Masa tu kita siapa memasak ketua Salah seorang raja dari keturunan klan Yahuda. bukan Nabi. Tak, Nabi yang jadi raja ni memang dua je, Daud dan Sulaiman. Yang lain tu dia jadi macam kita mufti lah, ahli agama, tapi raja pemerintahnya orang lain waktu tu. Baik, habis kosonglah Baitul Maqdis daripada orang-orang Bani Israel, so dibawa ke Iraq, di sana jadikan hamba abdi. Baik, cumanya Allah selamatkan Bani Israel. Ya, Allah kata apa? Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim. Lalu selepas itu kami kembalikan mereka semula, yakni ke Baitul Maqdis. Surah Al-Isra juga, ayat yang ke-6. Ya, kita perbahasan kita ayat 4 hingga 7. Baik. Macam mana Bani Israel boleh selamat daripada cengkaman ataupun penghambaan kerajaan Babylon sehingga masuk semula balik ke Baitul Maqdis? Ingat lagi tak saya ada cerita sebelum ni? Allah hantar siapa? Zulkarnain, ataupun dalam sejarah dunia dipanggil Cyrus the Great, daripada kerajaan Farsi. Apa nama kerajaan tu? Akanid apa begitu kerajaan dia. Dia datang dan dia hancurkan kaum ataupun kerajaan Babylon. Habis. Berhala-berhala yang mereka sembah tu semua dihancurkan. Dan Zulkarnain telah membuka ruang dan jalan untuk Bani Israel balik semula ke Baitul Maqdis dan bina semula kerajaan. Ini yang Allah sebut dalam ayat yang ke-6. Dia orang berjaya bina balik kerajaan. Wa amdadnakum bi amwali wa bani. Dan Allah panjangkan harta-harta dan anak pinak mereka ni. Tadi dikatakan dalam satu riwayat, hampir kebanyakan kelahiran Bani Israel waktu tu kembar. Lahir kembar. Jadi anak dia pinak ni jadi ramai. Kekayaan mereka jadi bertambah berlipat kali ganda. Hasil kerajaan yang berjaya dibina semua. Tapi waktu tu mereka insaf lah. Mula beragama balik, mula baca kitab. Orang Yahudi ni kalau dia soleh, dia alim tu, tak percaya pergi Israel. Pergi Israel tu, Baitul Maqdis tu, cari orang-orang Yahudi yang ahli kitab ortodoks. Dia tak cakap dengan orang. Orang tak tegur, dia tak tegur. Sebab dia tak nak kalau bercakap ni, dia bila bercakap mesti ada salah. Bila salah, dosa. Macam tu pegangan dia. Ya. Dan bab baca kitab ni, kalah orang kita baca Quran. Ya, itu yang kita nampak dekat Wailing Wall tu. Dia baca Taurat itu. Betul tak tahu lah. Taurat sekarang kan. Tapi kuatlah beragama. Macam tu. Okey. Baik. Benda ni berlaku tak jauh lah selepas serangan Babylon tu, dalam tempoh 100 tahun dia punya nisbah dia tu. Jadi mereka hidup balik lah sekitar, boleh saya katakan dalam lebih kurang 400 ke 500 tahun sebelum Masihi cerita ni. Dia hidup balik. Sama juga. Mereka terus dalam keagungan untuk tempoh 400-500 tahun sampai zaman Nabi Allah, Zakaria, Yahya dan Isa. Ini era terakhir Nabi-Nabi dalam kalangan Bani Israel. Dia dah dapat balik batu kan? Dah dapat dah. Dia dapat balik tu masa jalan yang dibuka oleh Zulkarnain tadi tu. Dan dia terus membina kerajaan di situ. Bila bina kerajaan saja, hidup balik, agung balik, anak pinak jadi ramai, harta jadi banyak, jadi kaya. Sampai zaman zaman Nabi Zakaria apa semua ni, waktu tu kerajaan Bani Israel sebenarnya dah mula melemah. Dah mula melemah. Bahkan pada waktu itu bumi Syam itu sendiri pun, Syam ni dalam Inggeris disebut apa? Levant. Apa sebutan ni?
Levant, Levant begitu. Waktu tu dah dikuasai Rom Barat dah waktu tu. Okey, Rom Barat dah sangat berkuasa pada waktu itu, dan Bani Israel pula dah mula ada PL yang pelik-pelik. Antaranya zaman Nabi Yahya tu, penguasa-penguasa mereka ni dah mula ada perangai yang contohnya lah, dia suka dekat mak, dia suka kat anak juga. Jadi kan, pilihlah salah satu, nak mak ke nak anak. Ini tak, dia nak mak, dia nak anak juga. Sampai jadi macam tu. Dan ada di kalangan wanita Bani Israel ni pula, mak-mak dia sendiri pun boleh kongsi suami dengan anak dia. Sampai macam tu perangai Bani Israel di hujung-hujung cerita dia orang ni. Dan Nabi Yahya tegur lah. Nabi Yahya yang menjawab jawatan, boleh kata mufti dah dalam kerajaan Bani Israel waktu tu, ditanya oleh penguasanya, dan penguasanya nak Nabi Yahya jawab sampai jadi boleh. Mana boleh macam tu kan? Akhirnya mereka buat keputusan, sebab waktu itu mereka dah mula ada perangai kerosakan yang kedua, iaitu bunuh para Nabi. Kira Nabi tu tak setuju, bunuh. Tak setuju, bunuh. Maka akhirnya, hadirin sekalian, ya, sampailah ke zaman tinggal seorang Nabi waktu tu. Lain Nabi mati bunuh belaka dah. Di kalangan Bani Israel, iaitu Nabi Allah Isa alaihi salam. Ya, waktu tu pula Bani Israel dah mula buat duit dengan riba. Dia dah mula membuka kaunter dengan menyusun bangku-bangku. Itu jadi bangkur tu, bank. Yes. Siti Haram tu. Siti Haram lah. Dia susun tu, dia buka kaunter, dia tawarkan pinjaman wah. Yes. Ya, itu asalnya. Okey. Dia dah buat duit macam tu. Nabi Isa alaihi salam bantah sistem ni dan hapuskan. Sebab itu ayat yang mana Allah sebut bal rafa'ahu Allahu ilaih, bahkan Allah angkat Nabi Isa ke langit tu, ayat itu duduk satu page dengan ayat riba dalam Quran. Jadi dia orang pun bengang dengan Nabi Isa. Nak bunuh Nabi Isa tak tergamak, sebab baru bunuh para Nabi yang lain. So dia orang buat macam mana? Dia orang create satu konspirasi yang menunjukkan bahawa Nabi Isa ni dia nak macam ada perancangan menentang, menjatuhkan Rom. So Rom pun waktu tu habislah, dia pun keluarkan satu hukuman mana Nabi Isa ni dihukum salib dan dibunuh. Okey, Nabi Isa dah tahu dah yang mana esok hari, cerita ni mana saya ringkaskan lah, esok hari mana Nabi Isa akan dihukum. So Nabi Isa tanya kepada Hawariyun, 12 orang Hawariyun sahabatnya itu, siapa yang ingin bersamaku di syurga? Maka ke-12-12-nya, ini version yang sahih. Kalau version yang tipu, version yang bukanlah tipu, version yang direka kan, tipu lah maknanya. Seorang berkhianat kan, tak betul cerita tu. 12 orang Hawariyun ni semua kata kami nak duduk bersama dengan kamu di syurga. Maka Nabi Isa kata begini, siapa yang Allah pilih wajahnya disamakan dengan aku pada hari esok, maka dialah yang akan mendapat kedudukan di syurga bersama dengan aku. Cuma dia akan dibunuh esok. Siapa sanggup? Mereka semua sanggup waktu itu. Dan pada malam itu mereka meraihkan persahabatan mereka terakhir itu dengan satu makan malam. Itulah yang Leonardo da Vinci tu buat gambar tu. The Last Supper tu kan ada 13 orang tu kan, maksud Nabi Isa. Lepas tu Nabi Isa diangkat ke langit. Pada keesokannya wajahnya 12 orang tu semua sama dengan Nabi Isa kan? Dan Allah rezekikan salah seorangnya ditangkap terlebih dahulu. Dialah yang disalib dan dialah yang dibunuh. Yang 12 orang tu, tapi dapat dia dulu. Bila dapat dia dulu, maka yang lain tu bila tengok dah ditangkap, dibunuh, yang lain tu semua lari, keluar daripada Baitul Maqdis itu, menyampaikan ajaran lah, menyampaikan ajaran-ajaran Injil itu yang sampai ke zaman Nabi dipanggil Ahlul Kitab. Tapi wajah mereka tu semua sama wajah Isa. Itu sebab selepas peristiwa salib tu, sebenarnya
kaum Yahudi, kaum Bani Israel pun masih tertanya-tanya, betul ke Isa ni disalib? Sebab ramai orang nampak Isa. Ya ke kami nampak ni, kami nampak. Apa pula kamu nampak? Buangan kau, kami tengok dia disalib di atas bukit tu. Pelang dia kat sini. Kan? Mana semua ada ni. Macam tu. Tapi kekal jadi persoalan. Sebab itu akhirnya status Isa menjadi perbahasan. Okey. Baik. Maknanya salah seorang lah yang guna. Salah seorang saja. Tak adalah. Salah seorang itulah yang Allah pilih. Itu version yang itu version Bible. Kalau version Bible salah seorang tu khianat. Mana boleh salah seorang tu khianat? Dia bertentangan dengan Quran. Quran puji Hawariyun ni. Semua macam tu. Ya, baik. Tapi selepas peristiwa ini, Rom mula sedar. Ini sejarah akhirnya kenapa orang Rom tu angkat Nabi Isa kau-kau, nampak tak? Rom mula sedar bahawa sebenarnya kita dah salah hukum. Kena game. Nabi Isa ni tak salah. Belum. Konstantin belum lagi. Ni Rom Barat waktu tu. Jadi Rom Barat ni agamanya sembah berhala, penyembahan berhala. Itu ada sejarah lain lah. Jadi dia orang fikir kita kena game dengan Bani Israel. Jadi akhirnya Rom memutuskan untuk memerangi Bani Israel. Tetapi sebenarnya itu merupakan balasan yang Allah tetapkan kepada Bani Israel atas kerosakan kedua, yakni membunuh para nabi. Itulah yang Allah sebut dalam ayat yang ke-7. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Maknanya Allah datangkan satu bala tentera yang menyebabkan wajah-wajah mereka menjadi wajah orang yang berputus asa dah. Tentera ini masuk ke dalam masjid seperti masuknya bala tentera pertama dari Babylon dahulu dan menghancurkan sehancur-hancurnya Bani Israel di Baitul Maqdis. Kemuncaknya berlaku pada tahun 70 Masihi. Okey. So, Rom kuasai Baitul Maqdis, seluruh orang-orang Bani Israel dihalau keluar daripada Baitul Maqdis dan diharamkan untuk masuk kembali ke wilayah Syam waktu itu. Ketika itu, kita dalam proses halau masuk orang Palestin sendiri kat mana? Ada orang Palestin, ada di bandar-bandar Palestin lah. Ya, mereka kekal menjadi penduduk di situ. Yang masalah ni Bani Israel. Mana Palestin tu daripada awal lagi Palestin menjadi memang ada kat situlah. Memang duduk di situlah. Daripada Kanaan yang bergabung dengan satu kabilah bernama Filistin itu. Cuma dia orang tak kuasai Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tu memang milik Bani Israel. Tapi dia orang duduk di bandar-bandar lain lah. Ramallah, Hebron, Gaza, Haifa. Haifa tu kan negeri Tel Aviv tu. Macam tu. Gaza tu semua ada lah. Baik. Jadi terhalaulah Bani Israel total daripada bumi Syam dan Baitul Maqdis. Itulah yang menyebabkan berlakunya diaspora. Perpecahan mereka ke tanah-tanah orang lain. Okey. Dan sebenarnya dalam rekod diaspora orang Bani Israel ni, mereka tak lari ke Eropah. Kita pun boleh fikir, takkan mereka nak lari ke Eropah sedangkan kerajaan yang membantai mereka itu berada di Eropah. Sebab itu mereka melarikan diri ke mana? Ke Afrika, ke tanah Arab, ke Farsi. Dan menyebabkan akhirnya sejak 70 Masihi mereka lari keluar itu, Nabi Rasulullah lahir 500 tahun selepas tu kan, 570 Masihi. Kaum-kaum Bani Israel sudah hilang identiti dia. Legasi bangsanya sudah hilang. Yang tak ada dah. Yang pergi ke Arab dah jadi bangsa Arab. Yang lari ke Afrika dah jadi bangsa Afrika. Yang lari ke Farsi dah jadi bangsa Parsi. Yang lari semualah ke Spain jadi apa? Yahudi Sephardi apa semua tu lah. Macam tu. Ya. Bani Israel dia menganut kitab Taurat. Ya. Di masa Nabi Isa bawa Injil. Tapi
Tapi Isra pun is a part of the Bani Israel. Yes. Bani Israel tak terima langsung Maknanya waktu tu sepatutnya Bani Israel dah kena tutup Taurat, ikut Injil. Tapi Bani Israel tak mau terima. Dia menganggap Isa ni mula-mula dia anggap anak haram. Kan? Lepas tu Isa dah berhujah, bercakap apa semua, dia orang akui lah, benar. Tapi dia mesti tak mau ikut. Dia anggap Isa sebagai seorang Bani Israel yang murtad kerana meninggalkan kitab Taurat. Begitu. Sebab itu Injil tak dianuti oleh saki-baki kaum tu. Injil dianuti oleh kaum lain pada hari ini. Yang Hawariyun bawa. Hawariyun tu meneruskan ajaran Injil yang sahih. Wujud golongan ahlul kitab yang tak pernah syirikkan Nabi Isa AS, yang tak pernah menyatakan Isa anak Allah. Itu wujud sampai zaman Nabi. Macam Waraqah ibn Naufal tu lah, bapa saudara Khadijah itu. Baik. Jadi waktu zaman Nabi, tak payah ambil zaman kita, waktu zaman Nabi dah tak ada dah Bani Israel tu sebenarnya. Ya, dia dah jadi bangsa-bangsa lain yang sebahagiannya kekal atas agama Yahudi. Itulah yang kita jumpa Yahudi di Madinah tu. Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, namanya apa? Abdullah bin Salam, Abu Yasir, Huyai. Isteri Nabi tu nama Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Yahudi. Tapi nama Arab. Bangsa Arab, cakap Arab, tinggal di tanah Arab. Ini dia. Jadi dah tak ada Bani Israel. Sebab tu saya nak kita faham, bila kita bercerita tentang Zionis, Yahudi, perang Palestin, kita kena separate dengan Bani Israel. Sebab apa? Ini bukan cerita Bani Israel. Bani Israel tu dah tak ada lah. Bahkan sebahagian besar Yahudi yang tinggal di tanah Arab itu pun, after zaman Islam, kebanyakan mereka akhirnya memeluk Islam dan berkahwin campur dengan orang-orang Arab pada waktu itu. Dah jadi orang Arab. Di Mesir ada Yahudi, ramai juga Yahudi yang saki-baki yang tinggal di utara Afrika. Majoriti masuk Islam. Sebahagian besar migrate ke Eropah, duduk di Amerika, kan jadi orang-orang, jadi berkerjaya kat sana lah. Dulu tengok apa ni? Masa yang pecah tu, Yahudi pecah tu, ada teori yang kata pada profesor apa yang dia kata kita ni orang Melayu ni part of the DNA. Sebab ada yang lari ke sini. Yes, bila lari ke sini dia ada clan. Yang barang mahal tu. Dalam profesor tu cakap yang Yes. DNA Yahudi Betul. Kalau cek orang kita, dia ada DNA percentage DNA Middle East. Kalau dia tak Arab dia Yahudi. Patutlah jual barang mahal. Kalau kita cek DNA orang-orang yang keluarga macam Said ke, Sharifah ke, Al-Idrus ke, itu memang dia ada DNA Timur Tengah because dia orang ni datang daripada Arab. Tapi kalau yang tak ada kait dengan clan itu, cek ada percentage itu. Maknanya ada Yahudi ke, keyahudian dia tu ada, mungkin ada lah. Kat sini ada semua Yahudi tu. Cuma dia banyak kalau ikut ayah lah. Macam saya tak kuat lah sebab saya ni yang saya ada clan Yahudi ni. Pelik kan? Moyang saya itu adalah tok kepada mak saya. Tok kepada mak saya, ayah dia orang Belanda, Dutch, tentera Belanda datang Indon, kahwin dengan perempuan Jawa. Tapi masalahnya jadi Jawa tak jadi Belanda. Kan? Jadi orang Jawa lah. Jadi moyang saya tu lahir di tanah Jawa tu, muka dia muka Dutch, muka orang Belanda. Tapi cakap Jawa. Islam lah kan, Islam. Lepas tu migrate daripada tanah Jawa pindah ke tanah Melayu, landing kat Bagan Datuk. Begitu. Jadi saya pun pernah lah tengok muka moyang saya pun tak percaya. Takkan ni moyang aku.
Kan? Tu cerita dia lah dulu kan. Tapi kalau nak kata genetik tu sebab dia belah mak saya kan. Jadi mungkin macam tu lah. Okey. Jadi kita kena faham ya. Yang Bani Jawi tu Jawi itu memang Jawi. Jawi itu dikatakan datang daripada keturunan Javan. Javan itu adalah salah seorang daripada anak Yafis bin Nuh. Yang kita cerita Rom, Arab, Bani Israel itu daripada Sam bin Nuh. Kita ni Yafis bin Nuh. Jauh lagi. Jauh. Orang timur. Jauh. Nampak kan? Nanti. Dia penuh. Okey. Dia datang lain. Okey. Baik. So, kita balik kepada cerita Yahudi ni di tanah Arab ni. So sekarang ni legasi bangsa Bani Israel tak ada dah. Okey, orang Yahudi tu dia masih ada tapi kecil saja. Dia punya jumlah tu terlalu sedikit. Sikit sangat. Yang dulu Saki-Baki di tanah Arab ada di Yaman. Semua tu dah migrate masuk ke Israel tahun 1950. Saki-Baki yang ada di utara Afrika banyak migrate ke Europe, pindah ke apa ni, US. Kalau siapa rajin tengok cerita Power Rangers dulu, dia punya penerbit tu, ingat tak nama dia? Haim Saban nama dia. Haim Saban. Tu yang nama Saban tu kan. Dia tu Yahudi Mesir. Yahudi Mesir sampai saya tahu hidup lagi ke tak, tapi dia tu still Yahudi duduk di US. Kan Power Rangers lah US kan. Dia tu orang Alexandria, Iskandaria. Sampai sekarang Yahudi di Mesir ni masih ada tapi tak ramai. Dia masih tak ramai. Dia orang ni yang banyak buat sabotaj dekat Sinai, Rafah apa semua tu lah cerita dia. Okey. Ini kisah nak cerita sejarah. Kalau kita katakan Bani Israel tak ada lah. Gitu. Adalah sedikit kelompok kecil Yahudi yang asalnya daripada Timur Tengah, itu pun kebanyakannya di Iran, yang banyak sudah migrate masuk menjadi warga negara Israel. Itu hanya menempati komposisi populasi bawah 10% daripada keseluruhan Yahudi yang ada atas muka bumi. Bayangkan. So, daripada mana datangnya 90% Yahudi yang ada sekarang ni? Daripada total jumlah kaum Yahudi ni, mana ada kaum Yahudi ni berapa juta je? 90% tu datangnya daripada Eropah. Okey? Dan mereka ini telah dibuat kajian pun tak ada kaitan darah dengan Bani Israel. Tak ada. Memang mereka ni total datang daripada Eropah. Genetik yang berbalik kepada orang Eropah, bukan genetik yang berbalik kepada kepada Bani Israel ataupun kepada Timur Tengah. Sebab itu saya kata, bila kita nak cerita tentang Yahudi, kita kena beza dengan Bani Israel. Sekarang ni kita bukan cerita Bani Israel. Legasi tu dah tak ada. Bangsa tu dah mati dah. Dah jadi bangsa yang pelbagai, sebahagian keturunan mereka dah masuk Islam. Bahkan Yahudi yang ada hari ini tak ada kaitan pun dengan Bani Israel. Daripada mana datang Yahudi-Yahudi? Okey. Sebenarnya kalau kita buka Wikipedia ada sejarah, tapi Wikipedia cenderung kepada maklumat Yahudi Eropah datang daripada Syam. Tapi sebenarnya maklumat tu bila kita tengok tak jelas. Benda tu banyak kontradik dengan fakta sejarah. Apa yang betul, apa yang lebih tepat sebenarnya adalah ketika kekalahan kerajaan Anglo-Saxon di Eropah Barat, okey, oleh kerajaan bangsa suku Normandy ataupun suku Viking lah, pada sekitar era 1000 Masihi, sebelum kedatangan tentera salib. So, pihak yang menang waktu itu, iaitu bangsa Viking ni, telah menjadikan beberapa kelompok Anglo-Saxon sebagai tawanan perang. Okey, yang ni yang kita faham Yahudi. Saya kan, dia macam ni lah. Orang kata, memang Yahudi ni memang bangsa yang kena lanyak pun di Eropah. Itu fakta. Bukanlah kita sebut benda ni, orang sebut kerana nak menghidupkan apa? Simpati dah. Memang real cerita ni.
Sebab asal mereka 1000 tahun dulu pun adalah daripada mangsa-mangsa tawanan perang dari orang-orang Anglo-Saxon. Dijadikan tawanan perang, dipenjarakan, diletak dalam satu compound. Dan Anglo-Saxon agama apa? Anglo-Saxon agamanya sama juga. Sebagainya atheist, sebagainya paganism, sembah berhala. Bila dia orang jadi bangsa perang, dia orang telah ditawarkan janji oleh kerajaan orang-orang Viking waktu itu, kalau kamu nak tanah dan negara, kamu kena jadi Yahudi. Dia orang yang nyanyi. Sebab tu, cek balik sejarah. Siapa bawa Yahudi masuk Palestin? British. Nampak tak cerita ni? Okay. Sebab tu kita nak faham konflik Palestin ni, yang kita kena faham cerita ni. Kan? Saya tak setuju kalau orang letak bendera Israel saja untuk dipijak. Kerana dia ada lagi big boss dia kat atas tu, yang dunia tak pandang. Okey. Kalau nak, kita kena letak sekali, pijak sekali. Jadi kalau kita tengok kan, akhirnya mereka ni diberikan satu janji. Kamu jadi Yahudi, kamu akan dapat tanah nanti. So mereka pun declare lah mereka ni as a Jewish, Yahudi. Dalam keadaan tak tahu apa ke benda Yahudi tu. Kitab tak tahu apa semua. Tak ada beramal langsung pun. Hanya pada namanya sahaja Yahudi. Komuniti ini dibentuk sekitar tahun 1000 Masihi. Waktu tu, kerajaan Eropah Barat waktu itu sedang mempersiapkan kekuatan angkatan tentera salib. Ya. Baik, masa tu Eropah Barat sedang menyiapkan kekuatan angkatan tentera salib. Masa tu kepala dia Perancis lah, sebab England masa tu dalam peralihan kuasa daripada Anglo-Saxon kepada William I tu. Apa tu? Viking lah, betul tu. Raja Salman betul. Okey. And then masa itulah Yahudi Eropah ni mula dibentuk. Dan kedatangan tentera salib daripada Eropah Barat ke Baitul Maqdis adalah pada 1099. Okey, saya nak tanya, tentera salib ni daripada Eropah Barat, diorang ni agama apa? Kristian. Kalau ikut sebenar kerajaan dia tu bukan Kristian pun, tapi diorang ni bergerak di atas bless daripada gereja Katolik, kerana mereka berjaya memainkan sentimen orang-orang Kristian di Baitul Maqdis dilanyak oleh orang-orang kerajaan Islam. Tapi betul ke tak betul? Betul, benda tu berlaku. Tetapi harus diingat sejak daripada dominasi kerajaan Islam dan Palestin dikuasai kerajaan Fatimiyah. Fatimiyah ni bukan Sunni. Fatimiyah ni Syiah. Dia bertempur dengan kerajaan Turki Seljuk. Seljuk, kerajaan Seljuk. Seljuk ni Muslim, Sunni. Jadi, dia orang nak kuasa Fatimiyah ni underground, dia orang pakat dengan tentera salib. Dia orang allow tentera salib datang, korang ambil lah Baitul Maqdis ni, support kami jadi penguasa besar di Timur Tengah. Sebab tu masa kedatangan tentera salib, Fatimiyah tak buat apa-apa langsung. Bahkan seakan membuka jalan. Ni kalau nak kenal Syiah ni siapa. Hari ni orang percaya Iran nak bebaskan Palestin. Kalau kita buka sejarah, kita akan tahu realiti dia. So sebab itulah tentera salib dapat Baitul Maqdis dengan begitu mudah waktu itu. Tapi kita harus ingat, Yahudi tak ada kat sini. Dia orang bukan Yahudi pun, tapi dia orang lah yang beria-ria sampai 170 tahun berusaha untuk takluk Baitul Maqdis. Pada 1067, waktu tu kerajaan Seljuk dikuasai oleh Sultan Zengid Nuruddin namanya. Panglima tentera dia, panglima baru anak muda yang naik, namanya Salahuddin. Ni belum muncul nama Salahuddin. Rancangan pembebasan Baitul Maqdis berlaku. Tetapi Sultan Zengid kata, tak ada guna kita perang dengan tentera salib nak bebaskan Baitul Maqdis selagi ada pengkhianat di kalangan kita sendiri. Sebab tu Sultan Zengid telah mengarahkan Salahuddin Al-Ayyubi memerangi kerajaan Fatimiyah di Mesir. Waktu tu kalah Fatimiyah. Mesir bertukar menjadi sebuah kerajaan Sunni, negara Sunni,
Universiti Al-Azhar yang ditubuhkan Fatimiyah bertukar menjadi Universiti Ahli Sunnah. Orang-orang Syiah kebanyakannya lari ke Isfahan dan Iran, Tehran apa semua tu. Berkelompoklah mereka di sana. 10 tahun lepas kejatuhan Fatimiyah Syiah, barulah Salahuddin menggerakkan tenteranya berjaya membebaskan Baitul Maqdis pada 1183 Masihi. Ini sejarah dia. Dan selepas daripada itu, tentera salib berusaha lagi untuk tempoh 100 tahun yang berbaki. Sebab tu siri perang salib ni sampai perang salib yang ke-9. Dan pada waktu tu hampir gagal lah. Hampir gagal. Memang dia orang tak boleh nak makan pun, tak boleh nak ambil pun Baitul Maqdis sebab tak ada pengkhianat. Nak guna siapa? Pengkhianat dia macam ni. Kita ingat masa Amerika masuk Iraq tahun 2003. Masa dia nak tumbangkan kerajaan Saddam Hussein, dia guna siapa? Dia guna wilayah Najaf di Iraq. Wilayah Najaf adalah wilayah yang parti politik pemerintah dia adalah Syiah. Pembangkang. Kepala dia waktu tu Muqtada Al-Sadar, sampai sekarang ada lagi. Dia ada mursyidul pula apa? Ya. Ayatullah dia lah. Duduk atas tu. Tak mursyid sebenarnya, dia panggil mursyid. Mursyid tu apa? Bahasa Arab dia pembimbing tu, penasihat. Ayatullah Ali Sistani. Kawan tu pun hidup lagi. Tua dah sampai sekarang. Dia orang ni bagi jalan US masuk secara ground. Asalkan US jatuhkan Saddam Hussein, hancur-hancur lah. Sebab bagi dia, sebab tu kebanyakan bandar yang hancur diserang US adalah bandar Sunni. Bila US menang, penubuhan baru kerajaan Iraq, siapa naik Perdana Menteri dia? Syiah, Nuri Al-Maliki. Nampak? Macam tu lah dulu. 1000 tahun dulu macam tu juga perangai dia. Jadi sepanjang tempoh 100 tahun cubaan tentera salib nak rampas balik Baitul Maqdis tak berjaya sebab ada pengkhianat tak ada orang Islam. Dan impian tentera salib nak mengambil alih Baitul Maqdis ni total terkubur apabila dominasi kerajaan Islam diambil alih oleh keluarga Uthmaniyah. Sebab Uthmaniyah very strong. Memang tak boleh buat apa barat pun pada waktu itu. Tamatlah cerita era pertama di kalangan orang-orang barat untuk mengambil alih Baitul Maqdis. Dan siri yang kedua, kita akan cerita di era kejatuhan Uthmaniyah. Sebab dia nak dapat Baitul Maqdis tu, dia kena jatuh orang Uthmaniyah. Yang ni hadirin sekalian, bila kita masuk siri yang kedua ni, kita baru faham sebenarnya apa yang berlaku. Kenapa negara Arab tak nak perang? Kan? Dia